Al-An'am. Dzalikum wassakum bih la'allakum taqilun. Ayat 152, dzalikum wassakum bih la'allakum yatadzakkarun. Ayat 153, dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Mula-mula taqilun dulu, fikir. Orang yang mau berfikir, kata Dr. Hamka, pasti dia akan beringat. Dia mau fikir benda ni halal haram, dosa pahala apa semua. Dia akan jadi manusia yang senantiasa beringat. Nak buat yang ni haram. Maka dia akan sampai ketiga, la'allakum dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Dia akan jadi orang bertakwa. Sebab tu yang mula-mula sikit fikir. Akal ni, sebab tu saya sebut di mana-mana, akal ni jangan bagi rosak. Bila kita mau berfikir, kita akan menjadi manusia yang suka beringat. Bila kita suka beringat, kita akan menjadi orang bertakwa. Nak buat apa, kita beringat dulu. Tengok ayat 151 sampai 153 surah ke-6 Al-An'am. Ada 10 panduan hidup. Yang tu lain kali lah. Yang tu tunggu saya balik pada Yaman tahun 2009, kita ceramah bab tu. Lambat lagi lah. Ni dalam proses lah nak buat visa. Pasport buat dah semua dah. Pasport persiap dah, ambil dah. Kena sapak tu. Wah, 300 tahan 5 tahun lah. Itu dia. Tengok dia kata sini. Dengan ini nyatalah bahawa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tidak boleh dipisah-pisahkan, kerana apa yang disebutkan dengan ringkas di dalam Al-Quran dihuraikan dengan panjang lebar di dalam hadis. Dua-dua ni tak boleh nak dipisahkan. Hadis saja pun tak cukup, dia kena ada Quran. Kena ingat, sumber utama Al-Quran. Kadang-kadang ada ayat-ayat Quran yang kabur, yang tak jelas, dia diperjelaskan oleh hadis. Sebab tu dua-dua ni tak boleh tolak. Tolak salah satu hadis. Di Malaysia ada golongan Jemaah Al-Quran Malaysia. Mereka hanya berpegang dengan Quran. Hadis pembohong daripada. Sah dah kafir. Yang ni memang sah dah kafir. Tak usah cakap banyak lah. Tapi puak-puak jenis ni, hari ini masih berleluasa menyampaikan dakwah mereka. Tidak dihalang, tidak disekat. Yang mereka gacau nak sekat, orang menjaku. Tapi mereka sekat tak berjaya juga. Baru ni tengok dalam TV 3 Suku tu, Zainah Anwar, saya dengar sendiri. Kalau apa yang saya dengar tu saya bagi tahu kat tuan-tuan malam ni silap, saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Zainah Anwar. Kalau saya tak salah dengar, dia kata hukum faraid ni, pembahagian harta pusaka apa semua ni, tidak adil, khususnya kepada wanita. Tu murtad tu cakap macam tu. Orang macam tu pula dia bercakap dalam TV, dengan tudung pun tak pakai. Pengacara 2 orang. Seorang tu tak pakai tudung, seorang pakai tudung. Pakai tudung tu aku pun kenal, Wadina. Main cerita cinta Madinah tu tak apa tak tengok. Depa 2 pengacara. 3 orang dijemput. Salah seorang wanita ataupun seorang ibu yang telah dizalimi oleh seorang suami, lebih kurang itulah. Telah diceraikan oleh suami. Zainah Anwar dia ulang tu dulu kita duk dengar dalam akhbar harakah ya. Dia kata undang-undang Islam ni zalim, tak adil. Dan saya dengar sendiri tak adil, dia kata, kerana mendiskriminasikan wanita. Murtad dia. Ni puak-puak ni puak ni memang Quran pun dia tak pegang, hadis jauh sekali. Tapi orang macam ni pula yang dijemput bercakap. Patutnya jemputlah aku RTM 3 suku ke apa. Janganlah marah. Sagi kami pergi makan lah. Dia panggil kami, tengok sekali Syahril Long kan, nak dengar cakap Islam tak?
sensasi lah. Panggil beruk-beruk macam tu. Nah, apa punya teruk, dia boleh kata tidak adil. Sistem faraid Islam tidak adil kerana mendiskriminasikan wanita. Siapa lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Dia petikai kerja buat Tuhan, tuan-tuan, mana boleh. Kita ni sepatutnya lah ikut saja kehendak Tuhan, tunduk saja kepada kehendak Allah. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Tu dia dalil dia, surah ketiga Ali Imran ayat 83. Tu ayat dia. Apa dia maksud dia? Apa saya sebut tadi? Apakah mereka mencari selain daripada agama Allah? Allah dah buat undang-undang, peraturan-peraturan. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Sedangkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, tunduk kepada kehendak Allah, tau'a dalam keadaan sukarela, wa karha ataupun dalam keadaan terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah semuanya akan dikembalikan. Apa dia contoh-contoh? Dia petikai undang-undang dan peraturan Allah. Sama ada suka ataupun terpaksa perkataan kita guna. Kita ni lahir mula-mula mai ke dunia jadi budak kecil, lepas tu muda, akhirnya tua dia kedut. Hak tua ni kita tak boleh nak lawan, pasal itu kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, ini pentadbiran cara Allah. Awak dia tak petikai pula yang tu. Depa aku boleh kedut, dia habis kedut ni. Aku nak muda sedia. Pasal ada pentadbir alam lah, beruk oi. Beruk tak apa kan kalau kena haram jadah. Aku tu dia, aku geram dengan pokok ni. Muda jadi tua, sihat jadi sakit, kerja siapa? Mau tak mau pun hang kena mati, kerja siapa? Tu yang ayat ni kata, sedangkan seluruh penduduk langit dan bumi tunduk, patuh, sama ada dalam keadaan sukarela atau dalam keadaan terpaksa. Semua orang tunduk. Tengok langit, apa dia bukan, matahari, bulan, perjalanan dia, cuba tengok. Ada dia tak setuju dengan kehendak Tuhan? Dia pun makhluk Tuhan juga. Sampai masa dia turun, matahari terbenam, bulan pula keluar mengambang, tapi duk kalah situ lah. Kita ni muda ni asal-asal lah 51 dah kedua dah. Tapi aku tak nampak macam 51, nampak macam 21. Pak Haji nampak macam 12 Ini tanya Zainal Anwar, tanya dia, ini peraturan siapa? Inilah menandakan kita suka tak suka. Ayat ni kata tau'a wa karha, sama ada suka ataupun terpaksa, kita kena tunduk. Kerana dia tahulah apa yang dia buat. Cuba tengok Tuhan Maha Kaya, dia gerak hati saya, pergi hantar pakaian baju-baju saya, bukan kata lusuh tak lusuh elok, tapi terlalu banyak, saya pun sampai terlupa dah nak pakai baju-baju tu. Duk kira buat sampai berpuluh-puluh. Lipat elok bawa pergi ke belah utara Derang. Kalau Ustaz Nikmat, Tuhan tu Maha Kaya tuan-tuan. Lepas saya hantar, mereka kena banjir besar, tinggi 7 kaki. Ustaz tu tadi kata, syukurlah Ustaz mai hantar baju tu satu kotak. Lah ana duk pakai baju ni, kerja siapa? Siapa yang duk atok ni? Baju tu tak lusuh.